Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izwan bin Abu Zamir. Pada hari ini kami dari kumpulan 3 akan membentangkan berkenaan tajuk perkembangan ilmu tasawuf dalam Islam bermula peringkat zaman Rasulullah hingga ke peringkat seterusnya. Jadi tanpa membuang masa, saya meneruskan pada tajuk yang pertama, iaitu peringkat zaman Rasulullah. Jadi pada peringkat awal perkembangan ilmu tasawuf ini, mereka hanya menjalankan ibadah secara individu, terasing serta mengamalkan segala perkara yang menambahkan ketakwaan dan warak mereka. Maksudnya di sini, permulaan ilmu tasawuf ini, visi dan misi mereka yang utama bukan berunsurkan dakwah, melainkan hanya untuk menambahkan ketakwaan dalam diri masing-masing. Jadi amalan ini menjadi contoh kepada orang-orang Islam generasi awal yang menjadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai ikutan yang utama. Perkara ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan keredaan Allah dan mengharapkan balasan yang baik di akhirat, serta ia pula menyambut dan mengingati Allah banyak-banyak. Seterusnya, sikap dan amalan yang ditonjolkan oleh Rasulullah seperti zuhud, khalwah, tafakkur, muraqabah, tawakal dan lain-lain menjadi dasar kepada para sufi dalam membentuk manhaj tasawuf mereka. Jadi segala ajaran yang disampaikan dan diamalkan oleh baginda Rasulullah merupakan amalan yang menjadi pegangan baginda semasa hidupnya. Sebagai contoh, baginda pernah menyisih diri ke Gua Hira, memutuskan hubungan dengan masyarakat buat seketika untuk mencari kebersihan rohani dan memohon ketenangan jiwa. Kisah ini juga pernah ditulis oleh Cik Zarina Sa'ari di dalam buku yang bertajuk Tasawuf, Sejarah dan Perkembangan hingga kini, di mana Syekh Abdul Qadir ada menceritakan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan amalan khalwah setelah baginda keluar dari Gua Hira. Namun setelah itu baginda berkhalwah pada 10 hari terakhir Ramadan, di mana golongan fuqaha mengistilahkan segala iktikaf. Golongan fuqaha mengistilahkan sebagai iktikaf. Perkara ini juga diceritakan di dalam riwayat Abu Hurairah yang bermaksud, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku sebenarnya beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari sebanyak 70 kali lebih. Jadi berdasarkan perkara tersebut, hakikat tasawuf yang ada pada para sahabat sebenarnya lahir dari kehidupan Nabi SAW, di mana mereka menjadikan Nabi sebagai kedua hasanah dalam kehidupan mereka. Dan Rasulullah
telah mendidik para sahabat tentang erti zuhud dalam kehidupan dunia dan bermatlamatkan akhirat. Sebagai contoh, banyak kisah-kisah kezuhudan dan kewarakan para sahabat diukirkan dalam sejarah Islam. Sebagaimana sebagai contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang begitu terkenal dengan kezuhudannya, di mana beliau sanggup membelanjakan semua hartanya untuk Islam dengan bertawakal kepada Allah. Begitu juga dengan kisah Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan juga sahabat-sahabat baginda yang lain. Perkara ini telah dinukilkan oleh Allah di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Maksudnya, dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan, dan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iaitu iman dan taat. Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia, serta Ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi setakat itu saja berkenaan peringkat zaman Rasulullah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini Faiz bin Sabari. Nombor metrik I182031774. Seterusnya saya akan masuk pada peringkat yang kedua. Pada peringkat ini telah wujud sekitar abad pertama dan kedua berdasarkan tahap-tahap perkembangan yang berbeza. Para pengkaji ilmu tasawuf telah mengkaji bahawa terdapat telah wujud 4 aliran dalam perkembangan zuhud pada peringkat ini, iaitu aliran di Madinah, aliran di Basrah, aliran di Kufah dan aliran di Mesir. Kita masuk pada aliran di Madinah. Terdapat ramai ahli zuhud yang berpegang dengan Al-Quran dan juga Sunnah sebagai ikutan. Antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Dza Al-Qifarari, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud dan juga Huzaifah bin Al-Yaman. Dalam kalangan tabi'in pula iaitu Sa'id, Musayyab dan Salim bin Abdullah. Kita masuk pada aliran di Basrah. Ulama zuhud sangat terkenal di Basrah ketika itu, seperti Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ialah seorang yang sangat zuhud, alim dan wara', yang mana beliau sentiasa berzikir dan memberikan peringatan kepada orang lain. Manakala Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang ahli sufi wanita yang cukup tegar dengan doktrinnya, iaitu cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita masuk kepada aliran di Kufah. Aliran di Kufah ini seperti Sa'id bin Jubair. Beliau juga seorang yang wara' dan zuhud dan juga berani menentang pemerintahan yang zalim.
Selain itu, beliau sentiasa mengkhatam Al-Quran dalam masa 2 hari. Seterusnya kita masuk kepada aliran di Mesir. Ketika pembukaan Mekah, beberapa orang sahabat telah masuk ke Mesir. Di antaranya ialah Amr bin Al-As dan adaknya Abdullah. Di antara ulama zuhud di Mesir pada kurun pertama dan kedua hijrah ialah Salim bin Atta Al-Tajibi. Beliau dikenali sebagai seorang yang banyak membaca Al-Quran dan beribadah. Selain itu, beliau seorang yang zuhud, sentiasa mendahulukan ahli keluarganya dan saudara maranya, dan pendapatan yang diperolehinya diagihkan kepada ahli keluarganya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Azrul bin Sobri, nama matrik I18203-217. Peringkat seterusnya ialah peringkat yang ketiga, abad ketiga dan keempat hijrah. Kita lihat di sini bahawa pada abad ketiga dan keempat hijrah ni, perkembangan ilmu tasawuf itu sendiri telah berkembang pesat dan telah melahirkan pelbagai konsep-konsep baharu. Antara konsep-konsep baharu yang dibincangkan oleh para golongan sufi ialah sebagai contohnya konsep makrifat Allah, munajat Allah, tauhid Allah, fana, ijtihad dan hulul. Itu di antara konsep-konsep yang dibincangkan oleh para golongan sufi pada abad ketiga ini. Dan pada abad ketiga ini juga telah lahirnya pelbagai tokoh sufi yang terkenal. Sebab kita lihat sebagai contohnya, dalam konsep makrifat ni, antara golongan ataupun tokoh yang membahaskan tentang makrifat ni ialah sebagai contoh Ma'ruf Al-Karki. Beliau merupakan golongan sufi yang pertama dalam mendefinisikan kalimah tasawuf. Bagi beliau, tasawuf ni adalah satu ilmu yang mengenal hakikat kebenaran, dan pada fahaman beliau juga, tasawuf ini ialah satu sikap zuhud dan makrifat. Antara lain tokoh lain yang kita dapat dilihatkan dalam konsep makrifat ni ialah sebagai contoh Abu Sulaiman Al-Darani, Zulnur Al-Misri. Seterusnya, konsep peningkatan akhlak dan tingkat-tingkat menuju Allah. Pada zaman ini keseluruhan ahli sufi memberi pemerhatian yang sepenuhnya pada perbincangan akhlak dan hal-hal tersebut. Antara tokoh yang kita dapat dilihat di sini pada konsep akhlak dan tingkat-tingkat menuju Allah ni, sebagai contohnya Haris ibnu Asad Al-Muhasibi, Al-Hisri Al-Qati, Abu Sa'id Al-Kharas. Seterusnya ialah fana. Fana ni merupakan satu perkara yang baru muncul pada zaman tersebut. Fana ni antara satu ilmu atau konsep yang baru wujud pada abad ketiga dan keempat hijrah ni. Antara tokoh yang membincangkan tentang fana ialah menurut Mustafa Muhammad Al-Jayasi, fana merupakan seluruh makhluk, bahkan termasuk dunia dan diri sendiri itu hilang semuanya dari ingatan hati kerana berada dalam keadaan mengingati Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Muzakir bin Muhammad Jafri. Nombor matrik I18203-240, kos ijazah sarjana muda pengajian Islam. Baik, untuk peringkat keempat ini, iaitu pada abad kelima hijrah, tak banyak yang saya ingin bincangkan. Cuma apa yang saya ingin fokuskan adalah masyarakat ataupun umat Islam pada zaman ni, mereka lebih tertumpu kepada tasawuf ahli sunnah ataupun tasawuf sunni. Kerana apa? Kerana pada zaman tersebut, mazhab ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Ash'ari berada pada tahap yang tertinggi, iaitu pada tahap kemuncaknya. Jadi Abu Hasan Al-Ash'ari ini, beliau pada zaman ini beliau cuba untuk menentang konsep yang dibawa oleh Al-Hallaj dan juga Al-Bustami. Jadi untuk pengetahuan, Al-Hallaj ataupun nama penuh beliau Husain Mansur Al-Hallaj, beliau merupakan tokoh sufi yang terkenal, yang terkenal dengan kata-katanya, iaitu salah satu katanya adalah Anal Haq, iaitu akulah kebenaran. Jadi kefanaan beliau itu terlalu tinggi hingga menyebabkan beliau tidak sedarkan diri. Juga Al-Bustami, iaitu Abu Yazid Al-Bustami, beliau juga mengeluarkan syatahat ataupun kita kata sebagai kata-kata yang pelik. Seperti contohnya, Allah telah berada di dalam jubahku. Okey. Jadi itu adalah antara
mengapa Abu Hasan Al-Asy'ari cuba untuk menentang pembawakan ini. Okey. Jadi pada zaman ini, pada peringkat keempat ini, antara tokoh-tokoh sufi yang hebat yang menyebarkan tasawuf pada peringkat ini, tasawuf sunni, adalah antaranya Imam Al-Ghazali, Al-Qushayri, Al-Sulami, dan juga ada lain-lain lagi tokoh-tokoh sufi yang hebat pada zaman ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Mohon maaf sekiranya tersalah maklumat. InsyaAllah, terima kasih. Saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fizani bin Muhammad Khaiz akan membentangkan tentang peringkat yang kelima, iaitu abad ke-6 dan ke-7 Hijrah. Okey. Pada peringkat ini, perkembangan ini memperlihatkan para murid mula mencurahkan taat setia kepada syekh mereka dengan menganggap syekh mereka ini dapat menyembuhkan jiwa mereka. Okey, maksudnya para murid ini mereka mencurahkan taat setia atau mencurahkan kasih sayang kepada guru mereka dan menganggap guru mereka ini dapat menyembuhkan atau dapat merawat jiwa mereka. Okey, selain itu mereka juga mendukung metod, peraturan amalan dan doktrin yang merupakan warisan peninggalan syekh mereka yang awal yang dihubungkan melalui pertalian salasilah. Okey, mereka juga para murid ini mendukung metod, peraturan amalan dan doktrin yang merupakan peninggalan atau warisan syekh mereka yang terdahulu, yang awal, yang dihubungkan melalui pertalian salasilah keluarga. Okey, seterusnya syekh-syekh mereka tarikat membentuk doktrin dan konsep ajaran mereka berdasarkan mazhab ahli sunnah wal jamaah dengan bersandarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan Sunnah. Okey, guru-guru tarikat mereka ni juga membentuk doktrin dan konsep ajaran mereka ini juga berdasarkan mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan selain itu ia juga bersandarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Okey. Peringkat permulaan tarikat, terdapat hanya 14 aliran tarikat yang asli yang lahirnya pada sekitar kurun ke-3 Hijrah hingga ke-9 Masihi. Peringkat ke-3 Hijrah, ke-9 Masihi sehingga kurun ke-6 Hijrah dan ke-8 Hijrah, ke-12 dan ke-14 Masihi. Okey. Kemudiannya muncul pula 143 aliran tarikat termasuk yang bertentangan dengan tasawuf sunni. Okey, dan sehingga hari ini banyak lagi tarikat yang masih wujud, di antaranya tarikat Al-Qadiriyah, tarikat Al-Naqsyabandiyah, tarikat Al-Syaziliyah, tarikat Al-Ahmadiyah, tarikat Al-Badawiyah dan tarikat Al-Dusuqiyah. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Jamil, nombor metrik I19103-476. Hari ini saya akan terangkan sikit peringkat ke-6, abad ke-8 dan seterusnya. Saya mulakan saya punya bahagian dengan hasil rujukan saya, penulis daripada Cik Zarina Syari. Tajuk tesis beliau adalah Sejarah Tasawuf dan Tarikat, perkembangannya sehingga ke hari ini. Menurut beliau, perkembangan penulisan kitab-kitab yang berkaitan dengan tasawuf sehingga ilmu-ilmu ini disebarkan hampir ke seluruh dunia, sehingga ianya sampai ke alam Melayu selepas abad yang ke-7. Banyak pendapat bagaimana cara datang Islam di Malaysia, dan pendapat yang diterima hanya sehingga ke hari ini adalah Islam ke alam Melayu pada tahun 7 Hijrah
bersamaan 13 Masihi. Masyarakat sama ada pemerintah ataupun golongan rakyat biasa setempat mula-mula agama Islam. Pemulukan ini bermula di kalangan para pemerintah. Kemudian kepada kurun yang ke-16 Masihi, penduduk di Melaka, Borneo dan Filipin turut sama memeluk Islam. Berkaitan dengan perkembangan tasawuf, perkembangan tasawuf di tanah Melayu lebih kurang pada tahun ke-9 Hijrah bersamaan 15 Masihi. Pengaruh tasawuf mula tersebar di Melaka apabila kitab Ad-Dur Al-Manzum karangan Maulana Abu Ishaq Al-Shirazi diajar kepada orang ramai. Kemudian berkembang pula ilmu tarikat hampir di kebanyakan Kepulauan Melayu, dan dianggarkan tarikh kemasukan tarikat ke alam Melayu ialah pada tahun 10 Hijrah dan pada 10 Hijrah bersamaan 16 Masihi, dan seterusnya sehingga abad yang sekarang. Menjelang abad ini, tasawuf dan tarikat mula tidak dapat perhatian besar dari orang ramai disebabkan oleh pengaruh dunia yang terlalu kuat, yakni cinta akan dunia. Selain itu, karya-karya tasawuf juga kurang berkembang. Yang ada hanyalah kupasan kitab-kitab lama dan kritikan-kritikan terhadap ajaran-ajaran serta amalan tasawuf dan tarikat. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.